ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصوح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونعم الملائكة المقربين واخرجنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساني قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بما في الدارين Dan jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya ada air. Dan jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya ada air. Kitab tu nak dibetulkan. Dan jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya, apa tu selepas pada lafaz padanya tu adanya tu tak nak. Yang naknya jikalau dan jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya, turun bari bawah, ada air. Naknya begitu. Dan jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya ada air. Kita maklum bahwasanya kalau tayamum di tempat yang ghalib padanya ada air, maka sembahyang itu wajib i'adah. Kalau tayamum di tempat yang ghalib tidak ada air, maka sembahyang itu tidak wajib i'adah. Dan jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya, pada tempat itu air, dan sembahyang dan tiada batal tayamumnya, kemudian berpindah, kemudian daripada sembahyang, berpindah ia kepada tempat yang ghalib padanya ketiadaan air, nescaya wajib mengulangi sembahyangnya dengan tayamum itu padanya kedua kali. Jadi masalahnya
Dia katanya jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya, pada tempat tu ada air. Dia kaedah kitanya kalau tayamum di tempat yang ghalib padanya ada air, ghalibnya ada air di tempat itu, cumanya kita cari tak jumpa. Maka sembahyang tu wajib diiadahkan, diqadhakan, diiadahkan. Tetapi kalau sembahyang pada kalau tayamum pada tempat yang ghalib tidak ada air, ghalib tidak ada air, maka sembahyang itu tidak diiadahkan. Maka daripada kaedah itulah masalah kitanya. Dan jikalau tayamum pada tempat yang ghalib padanya, pada tempat tu ada air, sudah dia tayamum dan sembahyang, dia pun sembahyang zuhur masalan. Dia sembahyang zuhur. Tapi zuhur yang dia sembahyang tu sembahyang dengan tayamum yang pada tempat yang ghalib ada air, maknanya sembahyang zuhur ini mesti diulangkan apabila berpindah tempat kepada tempat yang lain. Kemudian selepas pada dia solat tu dan tiada batal tayamumnya, tayamum dia tu tidak batal. Dan tidak batal tayamumnya. Tayamum dia tu tak batal. Mana dia tak berhadas, tak apalah. Kemudian, yakni selepas pada dia solat, berpindah ia seorang, berpindah kepada tempat yang ghalib padanya, pada tempat tu ketiadaan air. Dia pindah, dia pergilah, dia berjalan pergi sampai kepada suatu tempat yang ghalib di tempat itu tidak ada air. Maka hukumnya nascaya wajib mengulangi sembahyangnya. Zuhur tadi tu mesti kena ulang balik. Sebab dalam waktu yang sama lagi. Dengan tayamum itu, yang tayamum yang pertama tadi, padanya sembahyang padanya pada tempat yang ghalib padanya ketiadaan air. Kedua kali ni, kali yang kedua. Sembahyang tu kali yang kedua. Kedua kali ni, kali yang kedua. Contohnya kita sekarangnya kita nak solat zuhur. Sekarangnya kita nak solat zuhur. Maka air kat kitanya tidak ada. Lalu tu kita pusing-pusing carikan air. Maka tidak jumpa air, tak dapatkan air. Padahal tempat kita ni, ghalibnya tempat kita duduk sekarang ni, ghalibnya ada air, tapi kita pusing cari tak jumpa. Lalu tu kita tayamum. Selepas pada tayamum, kita sembahyang zuhur dengan tayamum itu. Lepas pada sembahyang zuhur tu, kita pun berjalan pergi kepada suatu tempat, kepada kampung lain pula, kepada kawasan lain pula. Tetapi tayamum yang kita tayamum tadi tu tak batal lagi lah. Kita pergi kepada suatu tempat yang mana tempat yang kedua ni, tempat yang ghalib ketiadaan air. Maka sembahyang zuhur tadi tu, sebab sekarang pun waktu zuhur masih ada lagi, lagi pulanya sembahyang yang pertama tadi, sembahyang di tempat yang ghalib ada air. Tapi selepas pada kita sembahyang tu, kita pun berjalan pergi kepada suatu tempat yang ghalib ketiadaan air. Maka sembahyang zuhur tadi tu wajib kita ulangkan. Sembahyang zuhur tu wajib kita ulangkan. Jadi sembahyang zuhur pula sekali lagi lah, kali yang kedua lah. Tapi dengan tayamum yang awal tadi.
guna tayamum yang awal tadi sebab dia tidak batal tayamum lagi. Maka apabila kita datang kepada tempat yang baru, tempat yang kedua ni, tempat ni ghalibnya tiadaan air. Maka wajib i'adahkan sembahyang tadi. Sembahyang zuhur yang tadi tu wajib kita ulangkan, kita buat sekali lagi. Buat sekali lagi dengan tayamum yang kita buat pada pertama tadi. Jadi maknanya 2 kali, satu tayamum tu 2 kali sembahyang zuhur lah. Dengan satu tayamum tadi tu kita sembahyang 2 kali zuhur. Dan inilah katanya yang dilarazkan, yang dibuat teka-teki, dikatakan adalah bagi kami satu tayamum di sembahyang 2 fardu. Ada juga asalnya satu tayamum digunakan untuk satu fardu kan. Tapi ni ada juga satu tayamum digunakan 2 fardu. Dan surahnya itulah. Dan surahnya itu masalahnya, masalah satu tayamum di sembahyang 2 fardu, inilah masalah dia. Masalah kita tayamum awal-awal, kita tayamum untuk sembahyang zuhur dan kita sembahyang zuhur dengan tayamum itu tempat yang ghalib ada air. Memang sembahyang di tempat yang ghalib ada air maka wajib i'adah. Kemudian selepas ada sembahyang zuhur tu kita pun berjalan, wuduk tidak batal, tayamum tidak batal. Tidak batal tayamum sampai kepada tempat yang ghalib ketiadaan air. Maka wajib kita i'adah. Kan sembahyang zuhur yang tadi. Dengan tayamum tadi. Jadi katanya satu tayamum digunakan 2 fardu. Zuhur yang pertama sekali, zuhur yang kedua sekali. Zuhur yang asal satu, zuhur yang diiadahkan satu. Itulah masalahnya. Sebab kenapa kena iadah? Sebabnya kalau sembahyang di tempat yang ghalib ada air, maka sembahyang itu wajib diiadah. Lepas tu soalnya bila kita nak i'adahnya? Apabila kita dapatkan air. Apabila kita pergi kepada tempat yang ghalib ketiadaan air. Sebab kalau sembahyang di tempat yang ketiadaan air, ghalib ketiadaan air, maka sembahyang tu tak wajib di'adahkan. Itulah. Bermula yang diaktibarkan ghalib ada air atau ghalib ketiadaan air itu pada waktu yang ada ia padanya. Kata Qalyubi, ghalib setahun-setahun. Jadi maknanya tempat ni ghalib ada air ke tempat ni ghalib ketiadaan air. Maka kita nak tahu di mana ke katanya di sini ghalib ada air, ghalib ketiadaan air. Itu tengok dia katanya dan bermula diaktibarkan ghalib ada air atau ghalib ketiadaannya air itu pada waktu, pada masa yang ada ia seorang padanya pada tempat. Tengok. Suatu tempat kalau musim kemarau ghalib kita katanya tempat ni kalau musim kemarau ghalibnya ketiadaan air. Tempat ni kalau tempat yang sama tu juga kalau musim hujan ghalibnya ada air. Kita tak kira katanya tempat ni ghalib tiadaan air tiada sampai ke bila-bila dah. Bukan begitu. Kita tengok suasana. Contohnya suatu tempat tu kalau musim kemarau tidak ada air. Ghalib tidak ada air di suatu tempat. Tapi kalau musim hujan, ghalib ada air di tempat ini. Kita kena tengok di situ lah. Tengok masa-masa dia. Kata Qalyubi, ghalib setahun-setahun. Maknanya tengok dalam tahun-tahun. Tahun ni, masa ni macam mana? Tahun ni, di sini macam mana? Jadi bukan katanya tempat ni dah maklum katanya tiadaan air sepanjang tahun, bukan begitulah.
Dan keduanya, kedua daripada 9 yang wajib mengulangi padanya sembahyang. Ikut yang dulu tu dia katanya sebut dalam kitab Tahrir bahwasanya sebab-sebab bagi tayamum itu ada 21 sebab. Ada 21 sebab. Tetapi 9 sebab daripada 21 tu wajib diiadahkan solat dengan tayamum itu. 9. Mana dia 9 tu? Ini yang kedua dah. Yang kedua daripada 9 yang mana wajib tayamum, yang mana wajib iadahkan sembahyang dengan sebab tayamum itu. Tayamum ia sebab lupakan ada air atau akan ada harganya. Ada harga air. Atau akan tiada timbanya. Yang kedua tu tayamum, yakni tayamum ia seorang. Ni setengah pada masalah tayamum yang wajib iadahkan solat. Tayamum ia seorang sebab lupa ada airnya. Dia terlupa, dia tak teringat kata dia ada air. Atau harganya, atau akan ada harga. Dia terlupa kata dia ada duit, boleh nak belikan air. Mana ada harga kat dia, air tak ada lah. Air kat dia tu tak ada. Apa tu dia terlupa kata dia ni ada duit. Kalau nak gunakan duit itu beli air untuk ambil wuduk, boleh. Atau akan, yang terlupa akan ada timbanya. Timba beldi yang kita guna untuk nak cebokkan air daripada telaga perigi masalah. Jadi dimaksudkan dengan timba atau beldi itu mana alat-alat yang kita nak guna untuk nak cebokkan air, nak tarikkan air keluar daripada telaga. Sebab daripada perigi, dia dalam perigi itu kita nak turun tak boleh. Nak gunakan air dalam telaga, dalam perigi itu mesti kena gunakan timba, mesti kena gunakan tali dan sebagainya. Maka masalahnya begini, masalah lupakan air dulu. Pertamanya masalah lupakan air. Kita katanya kat rumah kita tu ada air. Untuk nak tayamum, untuk nak ambil wuduk tu boleh sangatlah. Untuk nak mandi junub pun boleh juga. Adalah air. Tapi kita terlupa. Katanya air tidak ada kat rumah kita. Terlupa kata air tu ada kat rumah kita. Jadi kita tak perasan. Jadi kita sekarang kita ingat kata air tidak ada kat rumah kita. Apabila air kita ingat katanya air tidak ada kat rumah kita tetapi padahalnya ada. Padahalnya air itu ada tapi kita terlupa kata ada. Apabila terlupa kata ada, ingat kata tak ada. Kita pun pusing-pusing cari air, tak jumpa. Cari kat situ, kat sini, terlupa kata kat rumah tu ada air. Lalu tu kita tayamum. Apabila kita tayamum, masalah kita tayamum. Sudah tayamum, kita semayang zuhur. Apabila selepas pada kita semayang tu, tak berapa lama, ada teringat. Ingat kata, air kat rumah tu banyak lagi. Dia terlupa kata dia beli banyak. Dia terlupa dia dapatkan air yang banyak orang bagi. Jadi maknanya
apabila dia ingat tu mesti kena ambil wuduk dengan air yang ada kat rumah dia dan sembahyangkan zuhur itu balik. Itulah masalahnya. Atau akan harganya, jadi air kat rumah dia tu tidak ada. Lepas tu, tapi duit tu kalau kira sungguhnya, sebenarnya duit dia ada nak beli air tu, kalau nak beli 100 liter pun cukup. Duit dia ada. Duit nak guna buat bayarkan air tu, bayarkan harga air tu ada dia. Lagi pulaknya air tu ada dijual dengan harga sepatutnya. Tapi dia teringat kata dia ni tidak ada duit nak beli air. Orang ada jual air, aku tak ada duit nak beli. Air ada jual, aku tak ada duit nak beli air. Sekarang aku nak salat zuhur. Maka dia ingat kata dia tidak ada duit. Nak buat beli air tu, dia ingat kata dia tak ada duit. Lalu tu dia tayamum. Selepas pada dia tayamum, dia salat. Selepas pada dia solat, tak berapa lama, datang ingat kata, duit banyak ni, orang dah bagi zakat. Masalah. Orang dah bagi duit kat dia. Jadi maknanya, kalau ingat begitu, maka mesti dia gunakan duit itu pergi beli air dan ambil wuduk dan solat balik. Begitulah. Atau akan timbulnya, jadi dia terlupa katanya kat rumah dia tu ada timbul yang boleh guna untuk nak tarik air naik daripada perigi, dia terlupa. Ingat kata tak ada. Apabila contohnya masuk zuhur, aku ni nak ambil wuduk macam mana dalam perigi, timbul pun tidak ada, beldi pun tidak ada, tali-tali pun tidak ada. Ni kita bayangkan zaman dulu. Aku ni nak ambil wuduk macam mana, beldi tidak ada. Lalu tu dia tayamum. Selepas pada tayamum, dia pun solat zuhur masalah. Selepas pada solat zuhur tu, selepas pada tu tak kira dengan masa cepat ke, dengan lama sehari dua ke masalah, tak kira lah. Dia teringat kata, beldi timbul alat nak cebokkan air, nak tarikkan air daripada telaga tu ada kat rumah tapi aku terlupa. Maka mesti dia ambil beldi tu, timbul tu, ambil air telaga, naik dan ambil wuduk dan yang adahkan sembahyang dia balik. Itu masalah yang kedua. Terlupa kata ada. Ketiga, tayamum ia sebab sesat air di dalam kenderaannya. Masalah yang tiga, dia katanya tayamum ia seorang. Tayamum ia seorang sebab sesat. Sesat ni maksudnya cari tak jumpa. Dia kan nak sesat. Bukan sesat lawan hidayat tu bukan. Maknanya cari tak jumpa. Tayamum ia sebab sesat air di dalam kenderaannya, tempat tinggal dia. Kalau dalam masa musafir tu tempat kenderaan dia, kalau kat rumah, kalau dalam masa hadir tu kat rumah dia lah. Jadi dia ni, kita katanya kita ada air 1 botol masalah. Kita dah beli. Air satu botol tu adalah 5 liter kita beli. 1 botol. Beli, letak dalam rumah. Contohnya pagi kita beli. Kita beli air 5 botol, letak kat dalam rumah.
Kemudian apabila masuk zuhur, ingat nak gunakan air yang beli itulah untuk ambil wuduk. Tapi masuk cari dalam rumah, cari tak jumpa. Letak di mana air yang tadi? Yang aku beli tadi aku letak kat mana? Terlupa ni, cari tak jumpa. Tengok di situ, buka bilik tu tak jumpa, buka bilik ni tak jumpa, tengok dalam bilik air tak jumpa, kat dapur pun tak jumpa, di situ pun tak jumpa. Letak kat mana? Dengan sebab dia cari tak jumpa, maka lalu tu dia pun tayamum. Maka solat. Maka solat itu mesti diulang balik. Mesti diiadahkan. Tengok. Maka wajib qada yakni iadah. Pada kedua-dua sebab. Mana? Sebab yang kedua dan sebab yang tiga. Sebab yang kedua tu apa? Sebab lupakan ada. Lupa akan ada air atau ada harga atau ada timbul tadi. Dan masa yang tiga sebab sesat cari tak jumpa. Maka wajib qada yakni i'adah pada keduanya. Pada keduanya dua masalah. Masalah terlupa, masalah sesat. Kenapa boleh katanya wajib i'adahkan solat dia tu? Sebab ada bersertanya. Sebab ada air bersertanya. Mana? Sebab dia ni pada wakilnya, pada sebenarnya dia orang ada air kan. Pada hukumnya dia ada air. Tengok masalah yang tiga, air tu ada, cuma dia cari tak jumpa, letak kat mana. Air tu adalah, cuma dia tak jumpa. Tapi kalau kita kira tu tayamum dengan keadaan ada air boleh digunakan untuk ambil wuduk. Tapi dia tak jumpa. Artinya masalah yang kedua tu air memanglah ada. Tapi dia terlupa, dia ingat kata tak ada. Tapi yang sebenarnya air tu ada. Masalah harga tu masalah walaupun air tidak ada tapi duit nak buat beli air tu ada. Masa yang tiga tu timba untuk nak cebokkan air daripada tarik naik daripada perigi tu ada. Jadi hukumnya ada air. Jadi pendekatan dia semayang dengan tayamum padahalnya air tu ada. Dua-dua masalah tadi tu. Dia sembahyang dengan tayamum padahal dia ni hukumnya orang ada air. Itu saja. Sebab dia kena ulang. Dan dinisbahkan pada mesia-siakan pekerjaannya hingga lupa. Dan dinisbahkan dibangsa kepada dia mesia-siakan pekerjaannya seorang hingga lupa. Lepas tu dia terlupa tu, dia terlupa kata ada air, terlupa tak salah ke? Kalau kita kata kalau dia tu amati dengan kerjaan sikit, dia tak akan terlupa. Dia tak akan terlupa kalau dia amati kata ni air ni aku nak sedia untuk tayamum, untuk ambil wuduk nak solat setagi. Kalau dia amati begitu, dia tak terlupa kata dia ada air, artinya ada duit nak beli air tu. Ni fasa sebab boleh terlupa tu barangkali dia kurang amati dengan bab solat. Sebab tu disuruh kembalikan i'adahkan. Hingga lupa atau sesat. Dia tak amati. Kalau amati beli air 5 liter masalah ingat dah kata nak guna untuk mandi janabah atau nak guna untuk ambil wuduk. Mesti dia kena perasan tu. Kena jumpa air letak kat mana tu, lagi pula letak tempat yang tak terlindung daripada pandangan mata. Nisbah tadi, nisbah kepada taksir. Jadi salah dia lah, taksil balik dia. Bersalahan jika masuk orang akan air di dalam kenderaannya padahal dia tiada pengetahuan ia seorang akan air. Kalau begini lain, kita katanya kita ni
tidak ada air kat rumah kita. Air tidak ada kat rumah kita. Tiba-tibanya kawan kita dia bawa air satu botol 5 liter masalah letak kat rumah kita. Dia tak bagi tahu pada kita, kata dia bawa air, dia hadiah air kat kita 5 botol. 5 liter masalah. Lepas tu dia letak kat rumah kita. Dia tak bagi tahu kepada kita. Kata dia bagi air pada kita, dia dah letak. Kita pun dia ingat katanya air tidak ada lah. Kita pun ingat kata kita ni tidak ada air. Apabila tidak ada air, kita pun tayamum. Tapi tayamum pada ingatan kita memang betul-betul air tidak ada. Tapi orang datang bawa air letak kat rumah kita tu, kita tak tahu. Dia nak bagi di kita lah. Air tu dia nak bagi kepada kita dah lah. Tapi dia tak jumpa dengan kita, dia tak beritahu kata dia ada bagi air kepada kita. Maka dengan sebab itu kita ingatan kitanya, katanya kita ni tiada air, lalu tu kita tayamum. Maka itu tak payahnya dah kalau rupanya begitu. Sebab kita tak taksi, tak tahu kata ada air itu bukan salah kita. Orang tu tak bagi tahu pada kita. Itu masalahnya. Bersalahan jika bawa masuk lah. Bawa masuk orang, ini orang lain, akan air di dalam kenderaan atau di dalam rumah. Padahal tiada pengetahuan ia seorang dia akan air. Itu kita tak tahu. Atau dapat daripada pesaka padahal dia tiada mengetahui. Dia dapat air banyak daripada pesaka ayah dia, tapi dia tak tahu kata dia dapat pesaka. Katalah atas sesat kenderaannya. Bukan air dia cari tak jumpa. Dia sangkutkan air pada kak belakang kuda dia. Kerana kuda tu lari tak tahu pergi ke mana. Cari tak jumpa kuda itu. Maka itu tak payah ulangkan. Itu maknanya atas sesat kenderaannya yang ada air padanya pada binatang, pada kenderaan. Ada yang ada pada di dalam kenderaan orang yang banyak. Sesat tadi. Sesat kenderaan tu di dalam kenderaan orang banyak, ini orang ramai. Tiada wajib qada. Jadi kita katanya pergi berperkumpulan tu 100 orang, 100 ekor unta masalah. Lepas tu air kitanya ada sangkut kat belakang unta masalah. Maka unta kita tu pergi kat mana cari tak jumpa. Tengok apa tu orangnya ramai. Lepas tu unta tu nampak super ke semua. Kita cari kata mana unta yang kita nak ambil air unta, nak ambil wuduk. Cari-cari tak jumpa. Maka boleh kita nak tayamum. Maka apabila kita tayamum, kita solat dengan tayamum itu, tiada wajib qada katanya. Itulah. Nak bagi tahu hukumnya begitu. Tapi masalah ni rasanya tak akan berlaku dah rumah kita ni. Kat kawasan tanah Melayu kita ni sebab air dah banyak. Dagingnya setiap-tiap rumah tu disampaikan air kepada tiap-tiap rumah. Tapi nak bagi tahu gitulah. Dan keempat tayamum, yang keempat daripada 9 masalah wajib i'adahkan solat. Keempat tayamum pada luka yang ada tutupnya. Sama ada tampal atau balut atau jabirah. Dan makna jabirah itu buluh atau papan yang disediakan, dihantarkan di atas tempat patah.
dan dinamakan dia balut. Padahal dihantarkan yang tersebut itu yakni tutup tu nampaknya kitab. Yakni tutup itu atas hadas. Padahal mengambil tutup itu daripada anggota yang sahih. Jika ada lukanya itu bukan anggota tayamum. Bersalahan dihantarkan tutup itu di atas tahur dan tiada mengambil daripada yang sahih lebih daripada yang memegangkan dia. Padahal bukan anggota tayamum. Tiada wajib qada. Masalah yang keempat, ini boleh jadi berlaku pada kita lah. Masalah keempat, wajib kita kena i'adahkan solat dengan tayamum. Tayamum ia seorang pada luka. Yani sebab luka. Sebab luka yang ada tutupnya, tutup luka. Satir, sama ada penutup tu tampal, jenis tampalan atau balut. Artinya penutup tu dengan secara balut atau jabirah. Atau dipanggil katanya jabirah. Jadi itu pun satir juga. Jadi maknanya penutup tu yang tutup tempat luka, tempat sakit. Ada kalanya tampalan, ada kalanya balutan, ada kalanya jabirah. Jabirah ni apa dia? Nak tafsir makna jabirah dulu. Dan makna jabirah itu buluh. Jenis buluh atau papan. Buluh atau papan tu yang disediakan, dihantar, diletak, dipasang di atas tempat patah. Tempat yang patah tulang lah. Jadi orang dulunya dia gunakan buluh, dia buat lebih kurangnya besar-besar pen ni lah. Dia jalinkan dengan tali. Lepas tu banyaklah. Dia buat tu panjang juga. Kemudian dia balut. Balut dekat tangan. Kat tangan dia patah gitu. Jadi buluh tu dia ikat dengan tali. Dia atur satu. Ni dua. Satu gitu. Lepas tu dia ikat dengan tali. Kemudian di tempat yang patah tu dia pusingkan. Letaknya begini. Sekeliling lengan lah. Letaknya begini. Di sekeliling lengan yang patah tu dia letak. Artinya papan, biasanya kalau guna papan tu, dia papan lebih kurangnya besar ni. Dia letaknya begini. Sebelah depan satu, sebelah ni satu, sebelah ni satu. Papan, lepas tu dia ikatlah. Ikat. Itu cara mengobati tempat yang patah pada orang zaman dulu.
yang sekarang tu, yang itulah yang jenis semin tu, yang putih-putih tu, itu pun masuk dalam kata jabirah lah sekarang. Itu mana jabirah. Tapi tiga perkara tu masuk dalam penutup-tutupan. Artinya bahasa Arab katanya satir. Tengok. Jadi dia katanya, kita ulang balik, tayamum ia seorang pada luka, yakni sebab luka, yakni sebab ada sakit. Itulah pada masalah dulu tu yang kita bicara dulu, maknanya kalau ada sakit kat tangan tu wajib kena buat tiga perkara kan. Wajib kita kena buat tiga perkara. Mana dia tiga perkara? Satunya basuh anggota yang sahih. Yang keduanya, apa dia lagi? Tayamum ganti daripada tempat yang tak boleh nak sampaikan air. Yang ketiganya, sapukan air akan satir. Tiga perkara dulu. Tiga perkara dulu, jangan lupalah. Apabila ada kat badan kita ni, kat anggota wuduk tu ada satir. Satir tu sama saja dengan secara tampal atau balut, artinya jabirah. Dia katanya dan dinamakan dia kan jabirah tu balut juga. Tengok. Kembali pada asal tadi. Dan yang keempat, tayamum ia pada luka yang ada tutupnya. Kita sambung sini. Padahal dihantarkan, ini sambung di sini. Selepas pada yakni tafsir makna jabirah tu sambung di sini. Jadi kita sambungnya begini, bacaan kita, masalah kitanya. Tayamum ia pada luka, yakni pada tempat sakit yang ada tutupnya. Padahal dihantarkan, diletak, dipasang akan yang tersebut itu. Apa yang tersebut? Yakni tutup itu. Balut tapalan jabirah tu. Di atas hadas. Dihantar tu di atas hadas. Dihantar, dipakai itu pada masa dia berhadas. Di atas hadas. Yani dihantarkan yang tersebut balut tampal jabirah tadi itu, dia pakai bila? Pada masa dia berhadas. Padahal mengambil tutup itu. Mengambil tutup itu daripada anggota yang sahih. Maknanya mengambil tutup itu daripada anggota yang sahih. Jadi yang kita balut tu, yang kita tampalkan, yang kata jabirah tu, dia tak boleh banyak kan. Dia kena buat sekadar yang nak memegangkan dia di anggota saja, tak boleh melebihi. Kita katanya kalau kena guna tu sepatut kena guna panjang satu jekal. Itu dah cukup untuk nak memegang lekat kat anggota tu, dah boleh. Tetapi dia ni guna lebih pada satu jengkal. Masalah. Kita katanya kalau dia tu, misalnya kita katanya luka yang kecil saja. Maka kita katanya kalau besar ni tu dah cukup. Tampalan dah, kalau besar ni tu dah cukup untuk nak tapal di sini.
dah cukup untuk nak memegangkan sebab luka kecil saja. Guna tapalan besar ni tu dah cukup. Sekat ni. Tapi kalau digunakan, kalau besar ni tu, itu tengok-tengok kepada apa kenampakan pandangan bagi doktor lah. Katanya besar ni dah cukup untuk nak tapal di sini, untuk nak pegang terlekat tu. Lagi pulaknya kena guna plasterkan lagi. Tak apalah. Tapi sekiranya kalau dia perlu yang perlunya, yang memadai besar ni, tapi dia guna lebih luas, lebih besar pada ni. Maka itu makna katanya, tutup itu mengambil tempat yang anggota yang sahih. Tengok. Dan jika ada luka itu bukan anggota tayamum. Jika ada lukanya, luka seorang yang pakai tapalan balutan tu bukan anggota tayamum. Anggota tayamum tu muka dan kaki. Muka dan tangan. Mana lain tu maknanya di kaki ke masalah. Lepas tu masalah yang pertama dulu. Dia katanya wajib kena i'adah. Wajib i'adah. Tengok yang pertama dulu. Dia katanya padahal dihantarkan yang tersebut itu yakni tutup itu atas hadas ini pada ketika dia berhadas. Pada ketika dia berhadas. Dia begini. Masalah awal-awal kita belum pada kita nak pakai balut. Balut tu tak kira lah balut dengan secara apa dia? Balut tu dengan secara satir tu dengan secara tampal ke, dengan secara balut ke, dengan secara jabirah ke. Jadi belum pada kita nak pakai satir, belum pada nak ditampalkan tapalan, belum pada nak dibalutkan dengan balutan, belum pada nak dipasangkan jabirah tu, kita berhadas. Kita berhadas. Apabila berhadas, maka kita jadi mana kita pakai itulah, pakai satir, dibalut, ditampal, dijabirahkan dalam keadaan kita tu berhadas. Tak ada wudu. Maka apabila sampai masa kita nak solat selepas pada tu, apabila kita nak solat selepas pada tu, maka wajib kita kena ambil wudu. Wajib kita kena ambil wudu. Lepas tu kita katanya tapalan tu ada kat lengan masalah. Apabila kita nak ambil wudu tu basuh muka lah. Basuh muka. Selepas ada basuh muka, wajib kena buat 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Ialah satunya basuh tempat yang sahih yang boleh basuh. Kemudian apa dia lagi? Tayamum ganti. Kemudian apa lagi? Sapu pada tempat balutan satir tadi tu. Tampalan tu kena sapu dengan air. Kemudian sapu kepala, basuh tangan, basuh kaki, solat. Maka solat itu mesti diiadahkan. Bolehlah nak solat, tak haram lah. Mestilah kena buat begitu. Solat tu sah sementara saja. Maka solat yang itu tu wajib i'adah. Wajib kena buat lain. Sebab apa? Sebab kita pakai balutan satir tu dalam masa kita berhadas. Itu. Tetapi kalau kita pakai itu dalam keadaan kita suci, maknanya dipasangkan jabirah, dibalutkan, ditampalkan. Pada ketika dibalut, ditampal, dipasang jabirah tu ketika itu kita ada dalam wudu, kita tak berhadas. Kita ada di dalam suci. Selepas pada dibalut, ditampal atau dipasang jabirah, kita batal wudu. Selepas pada batal wudu, kita nak solat.
kita pun itu contohnya di tangan. Kita buat macam dululah. Apabila di tangan tu buat 3 perkara. Basuh yang sahih, tayamum ganti, patut sapuh di tempat balutan itu. Lepas tu, itulah hingga kita solat. Maka solat tu tak wajib i'adah. Sebab apa? Sebab kita pakai benda itu pada ketika kita suci. Itu ingat. Habis. Kemudian kita akhir pada masalah katanya, padahal mengambil tutup itu daripada barang, daripada anggota yang sahih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aftah